Baru-baru ni saya ada terdengar ada seorang hamba Allah ini, wallahu alam, saya pun kurang pasti sama ada latar belakangnya itu ustaz, ustazah ke, saya kurang pastilah. Tapi terdengar ayat tersebut agak disebut-sebut oleh kebanyakan kawan-kawan kita, sama ada netizen di Facebook, Instagram, di YouTube pun ada komen. Kemudian saya ke sana sini berceramah pun ada juga orang bertanyakan saya tentang isu yang hampir kurang lebih sama. Isunya adalah tentang adakah orang yang yang mengidap kencing manis itu berpunca daripada banyak sangat makan duit haram. Allahu Akbar. Terkejut kita dengar. Makan duit haram banyak sangat, akhirnya sudahnya dia pun dapat kencing manis. Jadi orang yang kena diabetes ni adalah berpunca daripada dia orang ni makan duit haram banyak sangat. Itu dakwaan. Itu apa yang disebutkan. Oleh kerana itu, ini menjadi tanda tanya dan kegelisahan dalam masyarakat kita, yang akhirnya semua jadi tak tentu arah. Sungguh ke ni? Kadang-kadang kita manusia kan, ada setengah orang dia bimbang kalau dia terjebak, termakan, ataupun dia secara tak sengaja masuk ke mulut dan perut dia apa benda yang mungkin daripada sumber haram, secara dia pun tak tahu, mungkin syubhah. Lagi-lagi pula dengar ada statement macam ni, lagi tak boleh tidur malam kawan tu. Jadi insya-Allah dalam kesempatan kali ini saya akan berikan pencerahan ataupun berikan sedikit satu kefahaman yang mudah nak dihadam, yang senang untuk kita sama-sama ambil iktibar, dan akhirnya kita boleh menjelaskan kekeliruan yang berlaku. Baik, pertama, apa jua penyakit yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada manusia dengan beberapa tujuan. Itu kena ingat, dia ada beberapa tujuannya. Datang musibah, walaupun kadang-kadang penyakit tersebut orang baik kena, orang tak baik pun kena, ada dia punya hikmah di sebalik. Secara ringkas macam ni, apa jua musibah, tak kiralah wabak penyakit ke, bencana alam ke, kesusahan hidup, keperitan, kepayahan dalam mencari rezeki ke apa sekalipun, musibah ini ada 3. Pertama, dia disebut sebagai ibtila. Apa makna ibtila? Satu ujian atau satu musibah yang Allah Ta'ala datangkan dengan tujuan Allah nak mengangkat darjat orang baik-baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah Ta'ala bila dia sayang, bila dia kasih kepada satu-satu kaum itu, apa yang Allah Ta'ala akan perlakukan? Allah Ta'ala akan ibtalahum. Allah akan menurunkan bala, menurunkan musibah pada mereka. Ataupun Allah akan mengizinkan musibah tu berlaku. Sama ada musibah, macam saya sebut tadi lah, bencana alam ke, wabak penyakit ke, apa sajalah yang menimpa bersifat insiden ke apa sekalipun, yang tujuannya apa? Allah Ta'ala nak mengangkat darjat mereka menerusi zikir-zikir yang terbit dari mulut mereka. Ya, bila datang je musibah ke apa kan, mulut orang beriman kan tak henti-henti. Astaghfirullahalazim. Allah, Masya Allah. Ya Allah. Kan? Jadi bila mulut dia, lantunan lidahnya sering menyebut Allah, Allah, Subhanallah, Masya Allah. Oh, ini semua ujian dari Allah. Allah sayang kita. Jadi perkataan-perkataan yang seumpama itu dalam kepayahan, keperitan hidup, itu sebenarnya dalam tak sedar, secara tak langsung, Allah sedang mengangkat darjat kita agar kita ingat pada Allah Ta'ala. Allah angkat darjat kita dengan apa? Dengan pahala sabar, pahala redha, pahala ikhtiar. Kan, lama kahwin belum dapat zuriat, sepanjang tempoh belum dapat zuriat tu, sabar, ikhtiar, tu semua tu pahala semua tu. Itu tanda Allah sayang. Satu. Yang keduanya, datang saja musibah iaitu dengan kafarah. Apa makna kafarah? Iaitu sebagai penghapus dosa.
Kan dalam hadis pun Nabi SAW sebut apa? Tidaklah seorang mukmin itu apabila dia tertusuk duri pada dia itu, melainkan Allah Ta'ala akan kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi dengan syarat waktu musibah tu kena pada dia, janganlah mencarut, maki hamun, salahkan Tuhan semua, taklah. Dia still ingat pada Allah, dia sabar, dia tahu Allah yang izinkan datang ni semua. Okey, itu okey, tak ada masalah. Dan yang ketiganya adalah, ini saya ingat kita tak maulah macam ni. Cuma kalau yang kedua tadi, kafarah ni kebiasaan didatangkan atau diturunkan musibah tersebut kepada orang yang dia bagus, dia baik. Tapi mungkin ada setengah keadaan dia terlanjur, dia tersasar seketika, dia lalai sekejap, lalu Tuhan datangkan musibah dengan tujuan dia ingat kembali. You turn balik ke jalan Allah Ta'ala, engkau sudah lalai, kau sudah naughty, dia macam itulah lebih kurang. Nak senang faham. Yang ketiga ni berat sikit, iaitu ketiga namanya bala. Bala ini diturunkan kepada orang yang memang jahat, orang yang zalim, orang yang kejam, yang ingkar akan perintah Allah, pelaku maksiat. Yang mana dahsyatnya bala ini nak dibandingkan dua yang atas tadi ni, dia adalah suatu musibah di mana dunia pun dia kena, akhirat nanti pun kena hentam lagi. Itu dahsyat. Yang tu dahsyat. Jadi oleh kerana itu kita berdoalah pada Allah, moga-moga apa jua kalau musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, sama ada kita yang dua yang di atas tadi tu, sama ada dia bersifat kafarah ataupun dia bersifat ibtila. Moga-moga insya-Allah. Cuma berbalik pada isu yang kawan-kawan kita rungsingkan tadi tu, adakah kalau makan duit haram ini akhirnya menyebabkan dia itu sampai kena kencing manis ke apa? Macam saya sebutkan tadi, berkemungkinan seseorang yang kena penyakit, apa jualah wabak ke apa sakit sekalipun, insiden kena kat dia, kemalangan ke apa sekalipun, boleh jadi Allah nak angkat darjat dia. Dia tok imam, dia rajin berdakwah sana sini, tiba-tiba terlibat dengan apa-apalah kemalangan ke apa, na'udzubillah min zalik. Namun mungkin itu adalah jalan Allah nak angkat darjat dia. Ataupun mungkin seorang yang baik, orang yang soleh, tiba-tiba takdirnya kena kanser, atau kena covid, atau kena apa sajalah, Allah nak angkat darjat dia. Faham itu sudahlah. Ataupun kafarah, Allah nak hapuskan dosa-dosa dia. Selesai. Tak payah duk pening-pening sangat, apalah aku ni Tuhan benci ke apa. Jangan sampai macam tu. Namun dalam hal yang sama perlu diingat, orang-orang yang terlibat dengan benda-benda haram wajib untuk dia bertaubat dan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara-perkara atau sumber yang haram, maka api neraka lebih utama, aula, lebih layak untuk dia. Dia kalau orang yang terlibat dengan duit-duit haram ni, makan duit haram ni, sudahnya sampai tak bertobat, akhirnya di akhirat nanti lempar masuk dalam neraka. Jangan sampai macam tu. Kita masih di dunia ini ada kesempatan bertaubat, taubatlah. Taubat dengan sesungguh-sungguh taubat. Duit tu pulangkan balik, masuk ke Baitul Mal ke apa, buat urusan agar clear balik semua benda tu. Selesai lah. Pasal sekarang ni ada setengah orang dia macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kadang dia rasa macam apa dia buat tu tak salah tau. Ada kat kawan-kawan kita daripada SPRM duk cerita kan. Dia orang ni rajin duk cerita. Dia kata, ustaz, ada orang tu yang jenayah kolar putih ni lah, yang terlibat dengan rasuah, duit haram, bagai-bagai ni semua ni, keluar masuk, naik turun mahkamah semua ni. Dia orang tak reti-reti nak serik ke apa, tak nak insaf-insaf lah. Sudahlah. Dia macam ni. Fahaman mereka yang menyebabkan mereka masih lagi bergelumang dengan duit-duit haram ataupun dengan apa ni, yalah rasuah, duit bawah meja, tepi meja semua ni lah, adalah kerana beberapa fahaman mereka. Ini saya kira tolong. Marilah kita betulkan fahaman kita. Sambil cerita pasal pelaku maksiat yang lain, yang kita yang dengar ni pun moga jangan terjebak sama. Iaitu kata mereka, mana-mana orang yang makan duit, dapat duit haram,
Tapi kalau kita tolong orang lain dengan duit haram tu, tak apa. Dia kata, kita kan dapat duit haram. Betul, dengan duit haram tu kita tolong orang lain. Tolong orang lain yang dalam kesusahan, tolong orang lain yang memerlukan duit. Itu tak apa kan? Siapa cakap tak apa bang oi? Dapat duit haram dia guna ke arah kebaikan. Dan macam Robin Hood pula lah. Curi duit orang kaya, tolong orang miskin. Apa kata Nabi SAW? Dengar baik-baik. Man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang mengumpulkan duit-duit ataupun harta-harta haram, kemudiannya dia bersedekah pula dengan duit haram tersebut, takkan mendapat apa ganjaran pahala apa sekalipun, melainkan dia akan berdosa pula tu. Berdosa pula tu. Dia ingat, dia kan dapat duit haram, lepas tu dia pergi bersedekah. Mangsa banjir lah, mangsa kebakaran lah, apa orang susah, anak yatim, ibu tunggal apa. Dia ingat dengan sedekahnya itu, tadi kan duit haram. Lepas tu, kira pahala lah macam ni. Dah. Tak ada pahala, berdosa lagi ada. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Dalam hadis yang lain pula, Nabi SAW menyebutkan, mana-mana puak-puak jenis berpahaman macam ni, dengar baik-baik. Man iktasaba malan min ma'thamin fawasala bihi rahimahu aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jama'a dhalika kullahu jami'an faqudhifa bihi fi jahannam. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, siapa-siapa yang mengumpulkan harta-harta dari jalan ma'thamin, jalan dosa lah, daripada jalan-jalan dosa ni semua, daripada cara haram ni semua, fawasala bihi rahimahu, dan kemudiannya dia pula menghubungkan silaturahim. Dia menghubungkan silaturahim, buat family day, booking resort, homestay, tarik tali, tiup tepung dalam dulang, berseronok-seronok kan, dengan family, dengan atas dasar kata apa, nak hubung silaturahim bagai-bagai ni lah, dengan duit haram tadi tu. Apa kata Nabi SAW? Jama'a zalika kullahu jami'an faqudhifa bihi fi jahannam. Dia dengan harta semua tadi tu dihimpun, dikumpul, lempar masuk ke dalam api neraka jahannam. Kalau orang yang ada penyakit-penyakit apa sekalipun, janganlah terus dituduh bahawa ini semua punca makan duit haram. Tengok apa jadi. Tak boleh macam tu. Kecuali kita boleh mengajak masing-masing bermuhasabah dan insaf. Mungkin ada kesilapan yang pernah kita lakukan sebelum ini, sama ada ialah duit ke, perbuatan ke, kelakuan kita ke, yang akhirnya Allah datangkan penyakit, supaya kita insaf dan kita mohon ampun pada Allah dan kembali bertaubat kepadanya. Jangan terus cakap, ini semua ni penyakit datang ni, ini dia ada buat benda haram. Jangan tuduh-tuduh macam tu. Tak boleh.